Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi iaitu Cikgu Nur Hidayah. Okey, kita akan belajar pengajian keusahawanan KSSM tingkatan 4. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 4 iaitu berkaitan dengan etika keusahawanan dan perundangan. Okey, subtopik pada hari ini adalah 4.1 etika keusahawanan. Okey, pada hari ini murid-murid akan standard pembelajaran pada hari ini adalah 4.1.1 iaitu menyatakan definisi etika keusahawanan dan juga 4.1.2 iaitu menghuraikan etika keusahawanan dalam perniagaan. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang apa itu etika keusahawanan, cikgu nak terangkan dulu kat sini. Usahawan yang mengamalkan etika keusahawanan akan berjaya membawa organisasi ke tahap yang membanggakan. Okey, selain daripada itu, etika keusahawanan yang diamalkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang tertentu. Seperti kepada siapa? Yang pertama, kepada pelanggan. Yang kedua, kepada pesaing, pembekal, alam sekitar, pekerja, masyarakat, agama dan juga negara. Okey, jom sama-sama kita tengok. Apakah itu etika keusahawanan? Etika keusahawanan adalah merupakan nilai-nilai etika yang terdiri daripada sikap dan juga kelakuan usahawan terhadap pelanggan, pesaing, pembekal, alam sekitar, masyarakat, agama dan negara. Okey, etika keusahawanan juga adalah merupakan kod etika yang digunakan oleh usahawan untuk memberi kesan kepada masyarakat secara positif sehingga meningkatkan peluang usahawan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Okey, apabila etika keusahawanan dijadikan amalan, para usahawan dan juga kaki tangan mereka akan bekerja dengan penuh tanggungjawab, bersemangat dan berdedikasi untuk kebaikan bersama. Okey, secara asasnya lah seorang usahawan ni perlu berurusan secara terus dengan 8 entiti yang amat penting. Iaitu kepada siapa tadi? Entiti mana? Yang pertama pelanggan, pesaing, pembekal, alam sekitar, pekerja, masyarakat, agama dan juga negara. Tetapi pada hari ini, cikgu hanya akan terangkan etika keusahawanan. Yang pertama kepada pelanggan, yang kedua adalah kepada pesaing, yang ketiga kepada pembekal dan yang keempat, yang last sekali, alam sekitar. Okey, jom kita tengok yang pertama iaitu kepada etika keusahawanan terhadap pelanggan. Okey, pelanggan tu adalah merupakan sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah perniagaan. Okey, kejayaan sesuatu perniagaan tu bergantung kepada hubungan antara usahawan dengan pelanggannya. Okey, usahawan tu perlu memberikan layanan yang terbaik kepada semua pelanggan dan juga menghargai kerana dia telah menyokong perniagaan dia. Dengan macam mana? Dengan membeli barang dan juga perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh usahawan. Tanpa pelanggan, usahawan tidak akan berjaya. Sebab siapa yang nak beli produk ataupun barang-barang hasil ataupun barang dan juga perkhidmatan yang dihasilkan kalau bukan pelanggan, betul tak? Sebab tu etika keusahawanan terhadap pelanggan ni adalah merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan kejayaan sesebuah perniagaan. Okey, etika terhadap pelanggan ni terdapat dua. Yang pertama iaitu berorientasikan pelanggan dan yang kedua adalah pelanggan ialah raja. Okey, kita tengok yang pertama dulu iaitu berorientasikan pelanggan. Okey, usahawan itu hendaklah macam mana menghasilkan barang atau perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. Mestilah nak yang terbaik supaya apa? Dapat meningkatkan lagi perkembangan sesebuah
organisasi ataupun perniagaan. So makin ramai orang yang beli sebab dia menghasilkan barang yang bagus, yang baik. So pelanggan akan ramai lagi membeli produk yang dihasilkan. Okey, yang kedua, menjaga kualiti barang atau perkhidmatan. Serta tidak menipu dalam urusan jual beli. Okey, yang ketiga, memberitahu maklumat yang betul kepada pelanggan mengenai produk yang dihasilkan. Maksudnya kalau digunakan bahan tersebut, so kena nyatakanlah bahan-bahan yang digunakan. Jangan tertinggal walaupun satu. Okey, yang keempat, mempunyai sifat amanah dalam urusan jual beli supaya pelanggan dapat membuat keputusan dan dapat membuat pilihan yang tepat. Okey, yang kelima, bersedia menerima teguran dan pendapat pelanggan tentang produk yang ditawarkan. Ini pun sangat penting juga. Sebab sekarang ni kita boleh, ada orang yang boleh menerima teguran dan juga tidak boleh menerima teguran. Tetapi apabila kita menjadi seorang usahawan, kita perlulah bersedia. Sebab apa? Untuk penambahbaikan lagi produk yang kita hasilkan. Apabila ada teguran, mungkin pelanggan tu ada memberikan input-input yang berguna supaya kenapa tak buat macam ni. So kita boleh terimalah teguran-teguran yang diberikan supaya kita dapat menambah baik lagi kualiti barang ataupun perkhidmatan yang kita hasilkan. Okey, yang last sekali adalah mematuhi piagam pelanggan. Okey, murid-murid, sekarang ni kita tengok pula yang kedua. Jenis kedua itu pelanggan ialah raja. Okey, yang pertama, usahawan hendaklah menganggap pelanggan sentiasa betul. Murid-murid mesti pernah dengar perkataan ni kan? Customer is always right. Pernah dengar kan? Okay, betul lah. Maksudnya kita kena menganggap pelanggan itu sentiasa betul. Okey, yang kedua. Okey, usahawan perlulah memberikan layanan istimewa dan juga menghormati pelanggan. Okey, yang seterusnya, memberikan layanan yang sama kepada setiap pelanggan. Maksudnya kat sini tidak membezakan walaupun yang datang itu adalah pelanggan yang sangat kaya dan yang seorang lagi adalah biasa-biasa saja. Kita tak boleh membezakan mereka sebab mereka adalah sama-sama juga dipanggil sebagai pelanggan. Yang mana mereka lah yang membeli ataupun yang membeli barang ataupun perkhidmatan yang telah kita tawarkan sebagai usahawan. Okey, yang keempat, menyambut pelanggan dengan mesra, sopan santun dan juga berbudi bahasa. Kita tak bolehlah gunakan bahasa-bahasa yang kesat. Contoh kita tengah marah, so kita lepaskan kepada pelanggan kita. Tak boleh. Kita kena sentiasa menyambut mereka dengan mesra, sopan santun dan juga berbudi bahasa. Okey, kalau kat sini contohnya kalau pergi dekat hotel kan, pergi dekat hotel, dia bukakan pintu kepada awak, dia senyum, itu adalah merupakan salah satu juga kita katakan dia menyambut pelanggan tu dengan mesra. Kita pun akan rasa happy sebagai pelanggan kan, kalau pelanggan bila ada orang senyum pada kita, so kita pun akan rasa happy, gembira. So kita akan seronok menggunakan perkhidmatan yang telah ditawarkan. Okey, yang seterusnya, etika keusahawanan terhadap pesaing. Okey, setiap perniagaan ni pasti ada persaingan. Usahawan tu perlu sentiasa beretika untuk memastikan persaingan yang sihat. Usahawan digalakkan berkongsi pendapat untuk mengeluarkan produk ataupun memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Etika seorang usahawan ni terhadap pesaing adalah seperti berikut. Yang pertama, dia kena ikut ialah berkaitan dengan harga. Etika harga iaitu apa? Yang pertama, usahawan hendaklah meletakkan harga jualan yang tidak menjejaskan pesaing. Yang kedua, tidak meletakkan harga yang lebih rendah daripada harga pesaing. Maksudnya, contoh kalau pesaing kita tu dia meletakkan harga RM10 bagi barang tersebut, so kita jual dengan harga RM3 je. Maksudnya nampak sangat beza jurang dia yang sangat besar. Sebab apa? Kita nak menarik lagi pelanggan membeli produk yang kita hasilkan. Dia tak boleh lah macam tu. Kita kena lakukan dengan secara sihat. Kalau nak letak harga, jangan terlampau lebih rendah daripada harga pesaing. Okey, yang ketiga, meletakkan harga dengan cara tidak mengelirukan
pelanggan. Dan yang keempat, meletakkan harga yang setimpal dengan kualiti dan juga nilai tambah sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Maksudnya setimpal tu, contoh awak barang tu memang betul-betul berkualiti. So sesuai dengan harga dia yang mahal. Janganlah produk tu biasa-biasa je tapi harga dia sangat mahal. Okey, kita tengok pula etika keusahawanan ni terhadap pesaing dari segi produk. Okey, usahawan hendaklah yang pertama, tidak meniru produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang kedua, tidak memburukkan produk pesaing. Yang ketiga, tidak mengeluarkan produk tiruan sehingga mengelirukan pelanggan. Sebab seperti yang murid-murid tengok sekarang ni lah, apa yang berlaku dekat pasaran-pasaran sekarang ni. Banyak produk-produk tiruan yang dihasilkan sehingga kan pelanggan sendiri pun keliru untuk memilih produk yang original. Okey, yang keempat, sepatutnya usahawan itu hendaklah melakukan inovasi terhadap barang tersebut. Jangan meniru sebiji-sebiji. So, lakukanlah inovasi terhadap barang tersebut. Barulah dia dapat dikatakan beretika terhadap pesaing dia. Okey, yang seterusnya, kita tengok pula dari segi promosi. Okey, promosi ni macam mana? Okey, usahawan hendaklah tidak membuat promosi yang boleh menjejaskan imej dan juga keuntungan pesaing. Okey, yang kedua, usahawan hendaklah tidak membuat tawaran yang sama dengan niat menjatuhkan pesaingnya. Yang ketiga, usahawan hendaklah mengadakan promosi tanpa membuat perbandingan dengan pesaing. Yang keempat, usahawan hendaklah tidak boleh menonjolkan kelebihan barang atau perkhidmatan yang ditawarkan sahaja. Dan yang last sekali, usahawan hendaklah menggunakan strategi promosi yang berbeza dengan pesaing. Sebab apa? Kita sama-sama mencari rezeki. Janganlah kita ibarat macam kita sekat rezeki pesaing kita. Kita gunalah kaedah yang lain, strategi promosi yang lain. Boleh kita tengok sebagai contoh. Boleh kita tengok promosi yang dijalankan oleh kita punya pesaing. Tapi kita jadikan contoh. Kita lakukanlah penambahbaikan. Kita lakukan yang lain sedikit dengan pesaing kita. Janganlah kita ambil ataupun tiru sebiji ataupun tiru sama seperti pesaing kita lakukan. Okey, yang seterusnya, agihan. Agihan ni macam mana? Usahawan hendaklah tidak menyekat saluran agihan pesaing. Yang kedua, berkongsi saluran agihan yang sama. Yang ketiga, usahawan hendaklah memperbanyakkan jaringan antara saluran agihan. Yang keempat, tidak terikut-ikut pesaing memilih saluran agihan. Okey, saluran agihan ni adalah merupakan saluran pengantara ataupun orang tengah yang berfungsi memindahkan barangan kepada pengguna. So, usahawan tu tidak bolehlah menyekat saluran agihan pesaing. Sebaliknya, dia perlu berkongsi saluran agihan yang sama. Usahawan ni perlulah sentiasa berpendirian tetap dan tidak terikut-ikut pesaing memilih saluran agihan. Okey, yang seterusnya kita tengok pula etika keusahawanan terhadap pembekal. Pembekal ni adalah merupakan pihak yang membekalkan barangan kepada usahawan sebelum usahawan tu menghasilkan barangan yang siap. So, pembekal ni merupakan yang membekalkan barangan tersebut. Okey, usahawan memerlukan pembekal yang boleh dipercayai untuk perkembangan dan juga kesinambungan perniagaan mereka. Usahawan perlu mempunyai hubungan yang baik dengan pembekal.
Kerana apa? Pembekal ni merupakan aset terpenting kepada perniagaan. Tanpa pembekal, macam mana kita sebagai usahawan nak menghasilkan barangan, nak menghasilkan perkhidmatan kepada pelanggan. So pentinglah kita perlukan pembekal. Okey. Etika seorang usahawan terhadap pembekal adalah seperti berikut. Yang pertama, usahawan perlulah menepati janji. Okey, dari segi apa? Jujur semasa berurusan dengan pembekal. Yang kedua, usahawan hendaklah memberikan tempoh masa yang sewajarnya kepada pembekal bagi menyediakan barangan yang diperlukan. Janganlah contoh kita order barangan tu dalam kuantiti yang banyak. Kita order pagi, terus bagi tahu pembekal, saya nak barang ini pada petang hari tersebut. Kita kena adalah sikap toleransi. Maksudnya ada sikap yang bertolak ansur dengan pembekal. Kita perlulah ada bagi tempoh masa yang sewajarnya. Okey, yang seterusnya, dari segi pembayaran. Okey, usahawan hendaklah menjelaskan bayaran mengikut perjanjian dan juga tempoh masa yang telah dipersetujui. Kalau dia tetapkan, contoh kita membeli barangan daripada pembekal, dia tetapkan seminggu untuk bayaran. So kita ikutlah tempoh masa seminggu tersebut. Okey, dia sebagai contohnya, kalau dalam terma dalam tu dia kata mengambil masa 2 hari untuk membuat pembayaran. So kita ikutlah dalam 2 hari pembayaran tersebut. Okey, yang seterusnya, yang last sekali. Pada hari ini, yang last sekali, bukan last untuk etika keusahawanan, cuma pada sesi hari ini, pada last yang ini adalah yang last sekali. Itu apa? Etika keusahawanan terhadap alam sekitar. Okey, usahawan ni perlu sedar perniagaan yang dijalankan tidak boleh berasaskan keuntungan semata-mata. Jangan fikirkan keuntungan sahaja. Okey, usahawan harus peka dengan aktiviti keusahawanan yang dilakukan agar tidak memberi impak negatif kepada alam sekitar. Usahawan dianggap berjaya apabila mereka dapat menjana keuntungan tanpa menyebabkan kerosakan dan kemusnahan kepada alam sekitar. Okey, alam sekitar yang tercemar akibat daripada aktiviti perniagaan yang tidak beretika akan memberikan kesan yang serius terhadap kehidupan manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan untuk jangka masa yang panjang. Okey, kesan ini termasuklah juga masalah kesihatan dan juga kepupusan spesies haiwan dan juga tumbuhan. Contoh, pernah dengar tak orang menggunakan untuk menghasilkan produk-produk kecantikan, so dia perlukan ekstrak-ekstrak daripada tumbuhan. Itu juga kita gunakan dengan secara berpada-pada lah. Jangan terlampau kita melakukan kemusnahan kepada tumbuhan. Itu merupakan satu amalan yang tidak beretika. So kita kena tengok, kalau kita gunakan dengan secara berlebih-lebihan, kita akan memusnahkan tumbuhan. Okey. So kita sebagai usahawan, kita perlu fikirlah apa yang rasionalnya. Apa bahan-bahan lain yang kita boleh gunakan selain daripada tumbuhan. Okey, etika seorang usahawan terhadap alam sekitar adalah seperti berikut. So kita sebagai usahawan perlu melakukan apa? Yang pertama, pemeliharaan. Okey, usahawan hendaklah yang pertama apa? Memastikan kegiatan perniagaan dia tidak mencemarkan keindahan dan juga kebersihan alam sekitar. Okey, usahawan contoh, usahawan kilang, maksudnya yang menghasilkan produk yang banyak. So, kilang-kilang dia tu menggunakan bahan-bahan kimia. So, dia lepaskan toksik-toksik ataupun bahan-bahan kimia kilang tersebut ke dalam sungai. So, dia akan menjejaskan ataupun mencemarkan kebersihan alam sekitar. So, usahawan ni perlu tengoklah, memastikan kegiatan dia tu tidak mencemarkan ataupun menjejaskan kebersihan alam sekitar. So, dengan cara macam mana? Okey, dengan cara mengamalkan konsep 5R, iaitu apa? Yang pertama, refuse, reduce, reuse, recycle dan juga recovery. Okey, selain itu juga
usahawan perlulah melakukan pemeliharaan, iaitu apa? Melakukan tanggungjawab sosial korporat seperti memberikan sumbangan berbentuk kewangan kepada pertubuhan-pertubuhan kerajaan dan juga bukan kerajaan yang aktif memelihara alam sekitar. Itu apa? Contoh dia, usahawan tu boleh memberikan dari segi kewangan untuk contoh ada nak membina perangkap sampah untuk memudahkan kerja-kerja pembersihan. So dia memerlukan kos yang tinggi. So usahawan tu boleh memberikan sumbangan kewangan agar kerja-kerja pemeliharaan dapat dilakukan dengan baik. Okey. Setakat ini sahaja sesi kita hari ini. So, cikgu harap semua pelajar dapat fahamlah etika-etika yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, ini adalah merupakan soalan latihan pada hari ini yang berkaitan dengan etika yang cikgu terangkan. So, cikgu nak murid-murid buat latihan ini dan hantar ataupun turn in jawapan masing-masing di dalam Google Classroom masing-masing. So nanti cikgu akan buka tapak, so awak turn in sahaja jawapan di dalam Google Classroom. Okey. Cikgu juga berharap pelajar-pelajar dapat menjaga diri sepanjang kita ber-PDPR di rumah masing-masing, sepanjang sekolah masih lagi tidak dibuka. So cikgu harap pelajar-pelajar dapat menjaga diri, dapat menjaga kesihatan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada urusan yang penting. Okey, kita akan jumpa lagi di sesi di sesi pembelajaran kita yang akan datang, iaitu berkaitan dengan etika yang seterusnya, iaitu terhadap pekerja, masyarakat, agama dan juga negara. Okey, sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.